Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Suaram dan juga NGO-NGO yang sewaktu dengannya menghentam Muhyiddin Yassin. Dia kata Muhyiddin Yassin melaksanakan lockdown dan darurat kerana takut hilang kuasa. Kerana Muhyiddin nak rampas kuasa secara tidak mengikut perlembagaan. Itu cerita yang mereka keluar hari ini. Mengikut akhbar, Suaram dan NGO-NGO yang boleh dikatakan semua anti Perikatan Nasional ataupun anti PAS dan anti Bersatu ataupun pro Pakatan Harapan. Mereka ni memang sokong kuat Pakatan Harapan dan mereka menentang Perikatan Nasional. Mereka dipanggil, kalau ikut akhbar, watchdog. Watchdog tu anjing. Oleh kerana mereka ni suka menyalak saja. Tapi dalam ulasan mereka hari ini, bila mereka kata Muhyiddin ni melaksanakan lockdown oleh kerana nak pegang kuasa atau takut hilang kuasa, mereka tidak beri apa-apa statistik ataupun data. Cakap saja, ikut semangat. Dan kita tahulah Suaram dan ramai lagi lah NGO-NGO yang sama dengan Suaram, sewaktu dengan Suaram, mereka memang anti Perikatan Nasional ataupun anti Melayu. Pasal itu mereka marah sangat dengan PAS dan juga Perikatan. Tapi yang heran, satu hari dulu mereka memang benci sangat dengan UMNO. Mereka benci dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mereka benci Abdullah Badawi, mereka juga benci dan lebih-lebih lagi benci Najib Tun Razak. Hari ini mereka tidak benci Najib Tun Razak dah. Sebab mereka berkawan dengan UMNO. Kerana UMNO sekarang menyokong DAP, maka Suaram dan yang ramai-ramai lagi ni menyokong UMNO. Dan bermaknanya kalau mereka menyokong UMNO, mereka tidak lagi boleh menghantam Najib. Padahal dulu, sebut je Najib, berbuih mulut dia orang ni. Benci sangat-sangat kepada Najib. Today tak. Today dia berkawan dengan Najib. Dan mereka tak protes yang Anwar ambil Zaid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri dan UMNO sebagai rakan di dalam kerajaan. Dulu sebut Zaid Hamidi, sebut UMNO, sebut Najib, sebut Rosmah, dia orang tu macam masuk hantu. Today relax. Today dia orang boleh terima baik Rosmah ke, Najib ke, Zaid Hamidi. Yang kes ni, LCS ni, dulu macam nak runtuh Parlimen pasal isu LCS ni. Kalau tengok sebut LCS ni, dia orang dah macam mabuk todi. Today LCS, kalau kita bangkit LCS ataupun bangkit isu LCS dalam Parlimen, pembangkang pula yang kena hentam gila-gila. Pembangkang ni lah, petty lah, tak matang lah, perkara yang tak penting apa benda bawa. Padahal LCS ni mula-mula 6 bilion, 6 kapal, lepas tu naik 9 bilion untuk 6 kapal, dan hari ni naik 12 bilion, hampir double daripada peruntukan asal, bajet asal. Dan kapal tu tak siap-siap. Sepatutnya siap lama. Jadi banyak rasuah di dalam isu LCS ni. Dan juga masa Ahmad Zaid Hamidi menteri, dia tukar spesifikasi. Spesifikasi tu asal lain. Tapi dia pergi tukar. Dan dia tukar tanpa rujuk kepada Navy. Maknanya dia buat pandai-pandai dia sendiri. Navy pun tak tahu menau. Dia orang pun terkejut bila tengok, dah tukar spesifikasi bila masa. Tak bincang pun. So, benda ni semua sudah bukan isu lagi. Suaram dah, apa benda dah tak kisah dah. Dan kalau kita bangkit,
ataupun pembangkang bangkit dalam parlimen, pembangkang kena hentam kerana membangkit isu ni. Padahal isu ni kalau tak kerana diorang, orang macam Suaram, NGO anti Melayu atau NGO pro Pakatan, kalau tak pasal dia orang, rakyat tak tahu pasal isu ni semua. Sekarang apabila rakyat nak suruh bertindak, rakyat yang kena hentam, ahli parlimen pembangkang yang kena hentam. Jadi dia orang ni, ringkas cerita, politik. So isu lockdown juga pun politik. Dia orang nak cari isu tentang Parti Pribumi ataupun Muhyiddin Yassin. Oleh kerana 6 pilihan raya negeri ni akan datang tak lama lagi. So dia nak cari alasan. Mula-mula kata ni isu Yayasan Al-Bukhari. Tapi sekarang Syed Mokhtar Al-Bukhari sudah cium tangan Anwar. So taklah lagi hentam sebab ini sudah geng. Soalan dia banyak mana duit Syed Mokhtar beri sekarang kepada Pakatan ataupun PKR. Tak tahu. Itu tidak didedah. Semua bawah meja. So dia orang ni boleh swing tau. Dari mula-mula dia kata saya ni lelaki, lepas tu dia kata saya ni perempuan, lepas tu dia kata saya ni transvestite ataupun lady boy. They can change their role. Seks jadi sekejap sini, sekejap situ. Berpandu kepada keadaan, berpandu kepada apa yang mereka nak. So, yalah, Suaram duduk bangkit ini, bangkit itu, NGO lain pun sokong betul. Where's the statistic? So, awak kata ni, Muhyiddin ni buat lockdown ni salah. Muhyiddin buat lockdown ni malafide. Muhyiddin ni buat lockdown kerana tamak kuasa, kerana takut hilang kuasa. Betul ke? Where's the statistic? Mana data? Tak ada pun sebut. Actually, 70% orang Melayu kalau buat survey, mereka sokong tahu lockdown. Yang tidak sokong lockdown yang bukan Melayu. So, Suaram ni bercakap bagi pihak keseluruhan rakyat Malaysia ke bagi pihak rakyat Malaysia bukan Melayu? Who are they serving? The country, the people, or the non-Malay community? Ini perlu kita soal. Sebab kalau ikut orang Melayu, mereka tak marah tentang lockdown. Mereka marah tentang ekonomi. Tapi itu bukan pasal lockdown. Itu sebab ekonomi seluruh dunia sudah menghadapi masalah oleh kerana COVID. Biar saya beri statistik. Mungkin Suaram ni takut nak beri statistik. Ya, okay. I read you the official statistics from the United Nations World Health Organization, WHO, UN WHO, okay? Global ya, kita ambil global. Jumlah orang yang terkena COVID ialah 700 juta. Okay, 700 million. Dari jumlah yang mati itu 7 juta. 7 million people died out of 700 million people yang terkena COVID. Okay, you can calculate the percentage. Okay, 700 divide by 7, how many percent is that? Okay. Now Malaysia, jumlah yang kita ambil ni jumlah yang mati keseluruhan total 37,000. 37,000. Now, kita tak boleh compare dengan negara-negara lain berpandu kepada absolute figures. Sebab negara lain population ratio dia lain. Ada yang negara population lebih tinggi, ada yang lebih rendah. So, kita ambil on per 1 million. Ya, per 1 million. Bermaknanya kita calculate tiap-tiap sejuta rakyat berapa orang mati. Malaysia is 1,000. Okay, 1,000 Malaysians mati tiap-tiap 1 juta population rakyat Malaysia. Okay. Now, USA ni dia longgar tau. Some states dia tak implement langsung lockdown, bebas. USA berpandu kepada dia punya jumlah rakyat atau population,
3,500 orang tiap-tiap sejuta rakyat. So, Malaysia 1,000. USA 3,500. Okay? Now, France 2,500. Germany 2,000. UK 3,300. Italy 3,200. Ini ratio dia tiap 1 juta rakyat. So you imagine, tengok, kita 1,000, negara lain 3,500, 2,500, 2,000, 3,300, 3,200. Itu just example negara-negara maju lah. Kalau saya nak list down sampai 100 lebih ni, panjang pula cerita. Tapi itu negara maju banding dengan Malaysia, we are only 1,000, dia orang semua 2,000, 3,000. Okay. Dan kita ambil negara-negara jiran kita. Our, neighbors country, di mana mereka tegas, in fact lebih tegas dia punya lockdown. Dia orang sampai tu, dia orang pasang barbed wire, dia orang pasang di what's it called, di dawai berduri, macam dekat Kemunting tu, untuk menyekat rakyat mereka dari bergerak. Okay, very strict. Dia tak kasih can, dia kunci rakyat dia dalam. Singapura hanya 300 saja mati. 300 untuk tiap-tiap sejuta rakyat, banding dengan Malaysia tadi 1,000. Okay. Thailand 500. Indonesia 600. Filipin 600. So you tengok, lagi ketat negara tersebut, lagi kurang mati, dan lagi longgar negara tersebut, lagi tinggi jumlah kematian. Dan Malaysia ni, dalam orang duk komplain ketat sangat lah ini, still 1,000. Kalaulah Muhyiddin tidak melaksanakan lockdown, strict lockdown, ataupun tegas dengan dia punya prosedur lockdown, estimation, lebih kurang 100,000 lebih orang akan mati. 100/1,000 Malaysian akan mati, banding dengan hanya 37,000 sahaja, the real figures. Bermaknanya Muhyiddin telah selamatkan lebih kurang 70,000 rakyat Malaysia. 70,000 Malaysian lives were saved by Muhyiddin's policy. Sepatutnya mereka terima kasih kepada Muhyiddin. Sebab 70,000 orang yang sepatut mati, tak mati. Dan kita tak tahu siapa dia yang sepatut mati. Saya ada tahu kawan, beberapa orang mati kena COVID. Dan juga dia punya grandfather lah, father dan sebagainya. Sebab, dia punya danger, dia punya kemungkinan kena COVID dan mati. Kena COVID tu satu, tapi mati lagi tua, lagi tinggi dia punya possibility. So saya tahu orang yang, dan ada orang tu yang sangat-sangat berjaga, tak keluar mana, duduk dalam rumah, make sure dia tidak bergaul apa semua. Kebetulan cucu mari rumah, rupanya cucu tu bawa COVID, tapi dia orang tak tahu. Sebab yang cucu-cucu ni, yang muda-muda ni, walaupun dia bawa COVID, tapi tak ada kesan, there's no sign. Rupanya they are carriers of COVID, tapi tak nampak, tak ada sign, dia orang tak demam. Infected orang tua, grandfather dia mati. Kesal dia orang, anak tu yang bawa cucu bagi melawat. So all that has happened. So pasal dia orang ni tidak observe lockdown, jadi ialah sepatutnya grandfather dia ni ataupun ayah dia ni dah duduk rumah tak keluar. Janganlah bawa budak-budak mari melawat, especially kalau kita tak tahu budak-budak tu duduk carry COVID germs atau tidak. So that is the issue. So sekarang ni, bagi saya lah, saya tengok isu lockdown dan tak beri rakyat bergerak sini situ, tak timbul isu Muhyiddin nak pegang kuasa. Muhyiddin ni takut hilang kuasa. Muhyiddin telah selamatkan 70,000 nyawa rakyat Malaysia. Dan kalau kita banding statistik, all those statistik, you pergi Google lah, United Nations, World Health Organization, COVID Global punya data. Just Google. You boleh dapat semua. Ini yang dok saya cerita ni. And you can get the whole list.
beratus negara. Saya beri berapa saja tadi. So, Suaram ni is not honest. Suaram ni dan NGO-NGO yang sewaktu dengan mereka malah fide. Mereka hanya cerita tentang Muhyiddin lockdown kerana takut hilang kuasa. Mereka tak cerita kerana Muhyiddin punya lockdown tu berapa orang yang mati dan berapa orang yang nyawa diselamatkan berpandu kepada statistik seluruh dunia. Which means Malaysia performance dia dalam menyelamatkan nyawa dari mati COVID is very impressive, very good. So kita nak apa? Biarlah mati 100,000 pun. Biarlah mati 200,000 pun. Biarlah Malaysia punya statistik naik dari 1,000 tiap-tiap sejuta hingga ke 3,000 tiap-tiap sejuta. Tak apa. Asalkan rakyat bebas bergerak. Asalkan parlimen boleh bersidang. Dia tak cerita yang Suaram ni, dia tak cerita yang COVID ni melonjak naik tinggi di Sabah apabila berlaku pilihan raya negeri Sabah. Why don't they explain yang Sabah ni punya statistik ni tinggi, boleh dikatakan above average oleh kerana pilihan raya negeri Sabah. Maknanya kalau tidak ada pilihan raya negeri Sabah, misalan, dia punya jumlah lebih kurang. So there is a very logical and a very rational reason for the lockdown. Dan untuk mereka menuduh lockdown ni semata-mata untuk menyelamatkan riwayat politik Muhyiddin, padahal 70,000 rakyat Malaysia juga diselamatkan dan tidak mati kerana COVID. Suaram tak mau bercakap. So if you want to talk, be honest lah, intellectually honest lah. Jangan malah fide. Jangan maknanya lebih penting kebebasan bergerak dari nyawa. Nyawa is more important than the freedom untuk nak bergerak sini, bergerak situ. Assalamualaikum. Salam sejahtera.